Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya Azizul bin Adam. Hari ni sikit lah kot kan. Saya nak bercerita lah. Ada sahabat-sahabat tanya, bang, buat sikit video boleh tak berkenaan dengan yang kes yang sebelum ni kata workshop tipu lah apa semua kan. Jadi sebenarnya saya berat hati juga nak cakap sebab kita pun workshop kan. Kita pun workshop tapi nak cerita tipu apa semua tu kita serah sebenarnya kan, atas kesepahaman antara pelanggan dan workshop. Jadi saya bolehlah bagi tips lebih kurang kan untuk macam mana cakap supaya taklah pelanggan tu rasa tertipu dan workshop tu pun tak adalah rasa macam salah faham dengan pelanggan. Jadi ada beberapa perkara yang kita kena tengok dulu. Okey, antaranya bila kita hantar kereta ke mana-mana workshop kan. Ingat? Okey. Biasalah kan. Tempat kawasan open, kawasan workshop macam ni. Jadi bila nak hantar kepada mana-mana workshop tu, bolehlah tengok survey dulu workshop tu. Kalau first time hantar, kita tengok ada tak kawan-kawan yang orang yang kita boleh percayai recommend workshop tu kan. Bila orang-orang yang kita percayai ataupun orang-orang yang memang boleh bagi kepercayaan workshop tu boleh buat, okey, serahlah kepada workshop tu. Itu antara pertamanya yang perlu kita tengok. Kita tengok kepercayaan kepada workshop tu. Selain kita tak, kalau kata tak adalah kawan-kawan yang nak boleh tengok workshop tu macam mana, orang yang recommend tu tak ada kan, kita boleh pergi kepada tengok dia punya media sosial. Banyak lah sekarang workshop dah ada media sosial, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube kan. Bila ada benda-benda tu, biasa akan ada komen-komen. Akan ada komen-komen yang genuine review. Genuine review. Maknanya bukanlah, maknanya komen yang jujur lah, yang jujur daripada pelanggan-pelanggan berkenaan dengan workshop tu. Dan dia ada rating, ada setengah tu ada rating. Boleh tengok rating dia berapa kan. Sebab bisnes ni kadang-kadang kalau rating tu tinggi, mana dia punya bisnes tu bagus lah, alhamdulillah lah, boleh dipercayai. Tapi kalau rating tu rendah, hati-hati. Itu antara yang kita kena tengok sebelum kita hantar workshop yang kita tak kenal. Okey, itu yang pertama. Tengok review, tengok keadaan workshop tu. Okey, yang kedua, tengok keadaan workshop tu juga. Adakah workshop tu nampak semak sana, bersepah sini kan. Memanglah bersepah workshop, tapi teratur. Maknanya kalau besi buruk tu dekat besi buruk, kalau yang minyak dekat minyak. Lepas tu kereta yang datang, tengok juga keadaan kereta. Kerana tengok satu workshop tu kereta tersadai terlalu lama. Ada juga kes-kes yang kereta sadai terlalu lama disebabkan spare part kan. Disebabkan spare part, kadang spare part yang melibatkan kereta konti, banyak juga melibatkan spare part. Tapi kalau terlalu lama juga boleh jadi masalah lah kan. Tapi kalau ada sikit-sikit tu biasa, memang akan ada, mungkin dalam seminggu tu okey. Tapi kalau dah berbulan-bulan tu ada something wrong lah. Cuba elakkan deal untuk benda-benda yang macam tu. Okey, tu yang kedua, kena tengok keadaan workshop. Yang ketiga, kena tengok juga environment. Siapa yang bekerja kat dalam tu, ada tak orang-orang yang tengok macam rasa dalam hati ni macam alah tak lepas aku nak pergi sini, rasa macam tak seronok kan. Kena ada kepercayaan kepada workshop. Kalau kita rasa macam was-was dengan workshop tu, carilah tempat lain lah. Cari tempat lain. Sebab daripada awal lagi kita dah tak ada insting dengan workshop tu. Tak ada nafikan, ada kes-kes macam tu berlaku. Kat kami pun ada. Tapi kami cuba buat sedaya upaya sebaik mungkin supaya tidak berlaku perselisihan faham antara pelanggan dengan workshop. Sebab kalau berlaku salah faham daripada permulaan, dia akan drag sampai habis kan. Jadi kalau boleh, kalau kita hati tu tak rasa macam aku hantar workshop ni macam tak sedap kan, janganlah hantar tempat lain yang kita rasa macam pleasure kan, kita suka. Betul tak? Betul. Okey, selain daripada kita keadaan workshop, kita kena cari, kalau workshop service center, sebelum ni saya pernah bekerja di service center. Kalau service center dia ada seorang personal in charge untuk satu kereta. Kat sini kita ada patrol. Ni patrol. Kat sini kita ada patrol sebagai service advisor. Dia akan attend customer. Jadi dia akan, bila dia attend customer, make sure
customer yang supervisor ataupun orang yang in charge yang jaga kereta kita tu, kita dapat nombor telefon dia, nombor telefon handphone, nombor telefon office. Kalau dia betul-betul genuine lagi, tulis. Kalau dia betul-betul jujur, dia akan bagi nombor telefon dia akan bagi nombor telefon office. Sebab angin pula pun, cakap banyak sangat. Sebab bila kita bagi nombor telefon kita kepada seseorang, bermakna kita percaya pada seseorang. Kalau kita nombor telefon pun tak nak bagi sangkut-sangkut apa semua tu, jadi macam susahlah kita nak bina kepercayaan kepada satu-satu workshop. Satu lagi, kita boleh tanya personal. Dan ada juga customer minta tanya macam tu, bolehlah melalui WhatsApp, melalui call. Tapi tengok juga keperluan. Janganlah sampai pukul 11 malam, pukul 12 malam kan. Kalau perlu sangat breakdown tu, bolehlah. Tapi kalau setakat saja bang nak tanya harga ni berapa, kesianlah kan. Kadang-kadang mekanik kerja daripada pagi. Saya tak nafikan benda tu boleh, tapi kita cuba memahami antara satu sama lain. Jadi bila kita ada nombor telefon orang personal in charge dan kita ada nombor telefon workshop, itu lebih selamat. Sebab orang berani bagi nombor dan dia tak ada rasa nak lari-lari lah. Selain daripada bagi nombor, make sure kita ambil kad. Macam kat sini kita ada business card kan, ada business card ni. Ada business card, ada nombor telefon, ada nombor telefon sekian-sekian. Lepas tu kat belakang ada alamat. Jadi biasa orang business card yang dah buat business card ni, dia memang betul-betul jenis nak bisnes lah. Dia nak bisnes betul-betul. Jadi peluang dia nak pusing-pusing kat orang tu, kalau dia tipu orang daripada awal, dia pusing orang daripada awal, orang tak akan pergi kat dia dah kan. Kalau kita daripada awal jaga hubungan baik dengan customer, InsyaAllah orang yang workshop yang bisnes tu, pasal kereta tu, dia akan pergi lepas satu kereta, lepas satu kereta ke satu kereta kan. Dia boleh pergi benda tu. Tapi kalau rasa macam nak bagi nombor telefon pun susah-susah, karut juga tu. Okey, selain daripada tu, kita dah dapat nombor telefon, kita dah tahu kontak tu, kita tahu apa bisnes dia kat situ, kita tahu keadaan workshop dia, kita tengok rating. Ni part kita bila dah masuk dalam workshop. Bila kita masuk dalam workshop kan, contoh bila kita dah sampai ke dalam workshop, kita berjumpa dengan personal in charge. Personal in charge, contoh macam kita tengok kalau kat luar tu. Kat luar tu nampak salah satu yang real ni, kita punya personal in charge one deal dengan customer. Bila dia deal dengan customer, dia bincang apa masalah. Okey, dia bincang apa masalah kereta tu, dan dia akan bagi suggestion. Okey, suggestion apa nak kena buat lah. Okey, benda tu bukan setakat dari mulut, tetapi bertulis. Kejap your card di mana? Hilang tak buat. Tak apa, bila bertulis, tolong cek kejap kalau ada ni. Kita bila bertulis tu, kita ada estimate masa. Estimate masa untuk kerja tu berapa lama. Bila estimate masa tu kerja berapa lama, jadi customer boleh tahu, oh kereta ni mungkin siap dalam masa sehari. Okey lah, tak apa, dia boleh estimate. Kadang-kadang dia nak pakai kereta, kereta ni boleh ambil masa seminggu. Contoh macam yang ni. Bila ambil ni, kita bagi estimate kat customer. Ni kita nak turun gearbox, paling minimum paling cepat pun 3-4 hari. Sebab kita lepas pasang, kita nak test semua tu. Jadi customer tahu, okey masa seminggu. Kalau dah sebulan, something wrong lah. Jadi kita bagi estimate masa seminggu untuk buat turun gearbox, untuk selesaikan masalah leaking. Bila kita selesaikan masalah leaking, jadi customer tahu berapa lama untuk buat satu-satu kereta. Itu paling penting. Kalau kita hantar kereta buat apa? Tak tahu. Berapa lama? Tak tahu. Boleh jadi kurang planning lah cakap kan. Kurang planning, jadi customer pun rasa macam, aku nak hantar kereta ni, aku nak pakai kereta kan. Kalau kereta tu seminggu tak apa lah, dia boleh plan je kereta lain. Tapi kalau kereta tu boleh siap sehari, okey lah. Tapi kalau kereta tu berbulan-bulan, masalah jugalah. Okey, selain daripada estimate masa, estimate harga. Harga pun kita kena bagi tahu dekat customer. Customer pun kena setuju dengan harga yang diberi. Sebab kalau perbincangan asal tu harga tak setuju, tak payah buat. Jangan sentuh kereta tu, customer pun tak perlu hantar, dan workshop pun tak perlu sentuh kereta tu, sebab harga tidak disetujui bersama. Keberkatan ni dalam ijab dan kabul ni, maknanya perniagaan ijab dan kabul lebih kurang lah. Mana kita buat amalan ni satu sama manusia ni, kita berniaga ni, kalau kita dah bagi harga, quotation, customer tu dah setuju, okey lah, dah sah lah perniagaan tu. Maknanya kita jelas berniaga satu sama lain.
Jadi kita bagi estimate masa, kita bagi estimate harga. Kalau setuju dua-dua, baru kita buat. Kalau tak setuju harga, tak apalah, kita bincang lain. Kalau tak setuju masa, kita buat arrangement lain. Ni kita tengok job card. Bila kita ada job card kat sini, kita bertulis apa masalah, dan customer akan tulis kat sini. Tulis nama dia, nombor telefon, mudah untuk dihubungi. Dan dalam masa yang sama, job card ni juga adalah jadi perjanjian asal antara customer dan workshop. Jadi boleh juga kalau setengah-setengah tu minta satu kopi, boleh. Satu kopi kepada workshop, satu kopi kepada pelanggan. Macam saya cakap tadi, estimate masa dan estimate harga. Jadi kalau harga tak setuju, tak apa. Tapi kalau masa tak setuju, kita buat arrangement lain. Itu yang kita pergi kepada kita punya planning board. Okay. Bila kita ada planning board ni, kita tahu kereta yang mana yang akan datang, kereta mana yang kita akan susun. Jadi kita tahu kereta yang bila-bila jadual yang kosong. Sebab kalau kita main ambil, sepatutnya kita boleh siap 2 hari, tak sentuh pun 2 hari. Sebab kereta lain banyak. Sebab kita tak ada planning dalam workshop. Jadi planning pun penting. Dan workshop, customer pun tahu, oh hari ni aku tak boleh hantar, kena hantar 2 hari depan. Macam yang kereta Istima ni, sahabat kita ni dia hantar hari Jumaat lepas. Hari Jumaat lepas dia datang, kami dah check, dia bocor. Jadi dia nak pakai kereta hari Sabtu, nak balik ke Tangkak. Jadi tak sesuai lah kita buat untuk tiang gearbox dalam masa Jumaat nak ambil satu, tak boleh. Jadi kita buat arrangement, so hari ni Selasa dia hantar. Dia pun dah prepare. Hari Selasa ni sampai seminggu aku akan buat. Jadi aku akan pakai kereta lain ataupun akan plan benda lain. Jadi itu pentingnya bila kita perlu ada estimate masa dan estimate duit, bajet. Barulah bila mesti nak bayar nanti, dia tak jadi isu bayar tu lebih daripada apa yang kita jangkakan. Tapi bila kita dah ada quotation sekian-sekian, harga sekian-sekian, masa bayar dah tak timbul bergaduh, tak timbul dah. Dan workshop pun kena jujur lah. Apa yang dia buat, kalau kata tukar minyak lah. Dan jangan lupa, bila dah buat sesuatu benda tu, barang-barang lama tu make sure kita simpan sebelum customer ambil kereta. Sebab bila masa customer ambil kereta, kita akan tunjuk satu persatu barang lah. Kan contoh macam kita tukar bateri kan. Tukar bateri, tunjuk bateri mana, bateri ada. Jadi barang-barang mana ada barang. Jadi macam ni gearbox, kami tukar gearbox. Tukar gearbox itu kereta Toyota Rush. Kami tunjuk ni lah gearbox. Jadi customer boleh nampak macam mana keadaan gearbox. Besar, kecil. Jadi nampak mana tu. Selain daripada tu, bukan setakat estimate masa apa semua tu. Ambil nafas sikit. Okay, bila kita dah berkawan dengan survey advisor, berkawan dengan workshop, kita buat hubungan baik lah dengan dia. Buat hubungan baik supaya tak timbul salah faham. Selain daripada tu, kita juga sebagai pengguna, saya juga sebagai pengguna, dan tuan-tuan kat luar tu pun sebagai pengguna kereta, ambil tahu sikit pasal kereta. Tak banyak pun sikit, kurang-kurangnya tahu filter apa, pelak apa, air apa, minyak brake apa. Kadang-kadang bila kita dapat info, ni minyak dah tukar. Bila kita tanya minyak tukar, minyak apa pun tak pasti. Minyak brake ke, minyak gearbox ke, minyak enjin. Jadi benda tu kena dapatlah sikit info, belajar. Sekarang ni banyak dalam YouTube pun banyak kan. Bila dah banyak benda tu, kita faham sikit-sikit, InsyaAllah bila tu kita mudah sikit bincang dengan workshop, supaya workshop pun tahu, oh dia ni tahu pasal teknikal. Pada kami lebih mudah customer yang faham bab teknikal daripada customer yang tak tahu langsung. Sebab mengelakkan salah faham. Jadi bila mengelakkan salah faham tu, adalah sikit ilmu. Kalau tak ada ilmu sikit, kita hantar ke workshop tu, pastikan kita berdua ke bertiga dengan orang-orang yang faham pasal kereta sikit lah. Tak tahu semua tak apa, tapi at least bila kita nak tanya workshop, kita tahu apa benda nak tanya, backpack apa sikit kita tahu. Okay, selain daripada tu, sebelum saya terlupa, kalau boleh mana-mana pelanggan yang nak hantar kereta kepada workshop mana-mana, survey dulu. Dan workshop juga bila nak buat kereta tu, telus. Bila tertelus, insyaAllah rezeki kita akan bertambah kan, telus bertambah insyaAllah. Sampai tu masa bila orang dah percaya kat kita, kita jangan khianati kepercayaan orang kan. Kadang-kadang orang akan bagi kunci, buatlah apa yang patut, jangan khianati sampai bila-bila. Sebab amanah yang diberi itu lebih besar daripada keuntungan yang kita dapat.
kan. Untung walaupun yang besar, tapi keberkatan tu hilang. So kami daripada ZQ ni mohon ampun dan maaf kalau ada sekiranya di kalangan pelanggan kami yang ada salah faham, tersilap, salah laku apa semua tu, kami minta hubungi, kita perbarui hubungan. Sebab kita workshop bukan setakat berniaga, tapi kita bermuamalat dan bersilaturahim antara kita. So seandainya video ni ada manfaat, bolehlah share, like, komen, dan jangan lupa tekan butang loceng supaya dapat notifikasi yang video-video terkini kami keluarkan. Dan kalau ada tajuk-tajuk, bolehlah komen kat di bawah. InsyaAllah kami akan cuba buat video-video yang berkaitan, dan kita rasa macam video kali ni lah, ramai sahabat-sahabat minta bang tolong bagi tahu sikit lebih kurang macam mana supaya kami ni tak tertipu oleh workshop-workshop. Itu sajalah, mungkin sekadar ilmu yang saya ada dan pengalaman yang ada, inilah kami mampu share. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.